hingga membuatkan saya berputus asa. Darah daging Sapok Biki adalah darah daging petinju. Mendapat tumbukan yang bertalu-talu daripada Indonesia. Seorang berjiwa fighter. Buddha Sapok Arena. Dan juga beliau adalah seorang yang tegas. Agi hidup, agi ngelaban. Sapok Biki merupakan antara nama besar yang pernah meniti di bibir peminat sukan tanah air negara sekitar tahun 90-an. Dilahirkan pada 9 April 1974, Sapok Biki telah berjaya memenangi pingat emas acara tinju bagi kategori light flyweight dalam Sukan Commonwealth edisi ke-16 pada tahun 1998 yang berlangsung di Stadium Melawati, Shah Alam selepas menewaskan pencabar utama dari Kenya iaitu Moses Kinyua yang juga merupakan atlet terbaik kejohanan Afrika selama 4 tahun. Kejayaan beliau memenangi pingat emas dalam Sukan Commonwealth yang merupakan sukan kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik bukanlah sesuatu yang mudah. Walaupun pada awalnya, Sapok Biki bukanlah peninju pilihan untuk memenangi sebarang pingat pada Sukan Commonwealth 1998. Namun beliau membuktikan bahawa pemilihannya ke kejohanan tersebut tidak sia-sia. Berhadapan dengan peninju dari England yang juga peninju pilihan kejohanan, Gary Jones di peringkat separuh akhir, Sapok Biki tidak diberikan sebarang harapan untuk mara ke pentas akhir. Namun, siapa sangka kejutan mampu dilakar oleh anak Sarawak ini apabila berjaya menewaskan peninju pilihan dengan mata 15-11. Sapok Biki sekali lagi menggegarkan Stadium Melawati Shah Alam apabila dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara tinju selepas menewaskan pilihan utama kejohanan Moses Kinyua dengan kiraan mata 16-11. Kejayaan beliau merangkul pingat emas acara tinju dalam Sukan Commonwealth belum mampu dipecahkan oleh mana-mana peninju negara sehingga kini. Sapok Biki juga membawa pulang pingat perak dalam Sukan C pada tahun 1995, 1997, 1999 dan 2001. Sapok Biki juga merupakan seorang anggota tentera dan berpangkat Major. Beliau masih berkhidmat di sebuah kem tentera di Kuching, Sarawak. Mengimbau kembali pembabitan awal dalam sukan tinju ini, menurut Sapok Biki, beliau mula terlibat dalam tinju selepas menyertai Angkatan Tentera pada tahun 1993. Saya, Sapok Biki, masih bertugas sebagai seorang tentera berpangkat Major. Saya berasal daripada Simujan, Sarawak. Saya mencubakan diri dalam bidang tinju ni semenjak saya menyertai tentera pada tahun 1993 di kejohanan pertama, kejohanan di antara penuntut ataupun penuntut rekrut. Untuk pertandingan pertama yang saya pernah sertai adalah kejohanan rekrut. Masuk dia di antara penuntut tentera yang pertama pada 1993 tu, saya mendapat pingat perak, kalah kepada kawan itu pada Sabah. So, sejak itu saya terpilih ke program Jaya 98. Sukan tertinggi yang pernah saya sertai adalah Sukan Olimpik tahun 1996, Sukan Commonwealth 1998 dan 4 kali SEA Games 95, 97, 99 dan 2001. Dan termasuk banyak lagi kejohanan tinju yang di peringkat antarabangsa. Saya pernah bertinju daripada tahun 1993 sehingga sekarang ke bidang kejolatihan. Saya memilih sukan tinju ni sebagai satu kerjaya selain daripada bertugas sebagai seorang tentera, sebab sukan tinju ni adalah satu sukan yang betul-betul menguji kita punya kemampuan dan kebolehan kita bertanding, bersaing menggunakan fizikal dan mental yang kuat. Itu yang membuatkan saya berminat untuk menyertai sukan tinju. Di awal pembabitannya dalam sukan ini, beliau tidak terlepas dari berdepan dengan masalah kewangan. Pada awalnya, pada tahun 1993, dari segi kewangan memang kita rasa agak kekangan sikit disebabkan terpaksa menjaga pemakanan, memerlukan peralatan latihan seperti kasut, pakaian dan sebagainya.
benda tu sentiasa bertukar berulang kali sekurang-kurangnya seminggu, seperti stoking, pakaian yang basah dan sebagainya. Minatnya yang mendalam terhadap sukan tinju membuatkan beliau berusaha dengan gigih sehingga akhirnya masalah tersebut berjaya diatasi dengan tenang. Saya membuat persiapan dengan membeli peralatan-peralatan seperti stoking, kasut, pembalut tangan dan keperluan lain seperti sarung gigi dengan duit simpanan ataupun gaji. Sebab dulu kebanyakan kejohanan-kejohanan yang dianjur cuma menampakkan medal saja. Kejohanan rekrut ini telah menjadi batu loncatan kepada karier Sapok Biki apabila telah dipilih untuk menyertai Program Jaya 1998. Program Jaya 1998 merupakan sebuah program khas di bawah kendalian Majlis Sukan Negara MSN yang bertujuan untuk menyediakan ahli sukan negara bagi menghadapi Sukan Commonwealth Kuala Lumpur pada 1998. Sebelum menyertai Sukan Commonwealth 1998, Sapok Biki pernah mewakili negara dalam Sukan Olimpik pada 1996 di Atlanta, Georgia. Perbezaan di antara latihan pada zaman dulu dengan latihan sekarang, beza dia adalah segi peralatan. Yang kebanyakan peralatan yang disediakan, maksud dia dah komplit disediakan, peninju cuma datang bawa badan dengan semangat yang tinggi saja. Kalau dahulu latihan dulu memang keras disebabkan yang berlatih ini mungkin tentera saja. Latihan yang terdahulu sekiranya ada kejohanan yang besar, saya akan cuba terapkan apa sahaja latihan-latihan yang saya pernah terima dulu. Sekiranya peninju baru sekarang ni, peninju-peninju muda yang boleh terima latihan yang ada seperti yang saya buat dulu, diorang memang boleh berjaya. Pada 1996, pergerakan saya daripada USA ke Atlanta, kita menaik kapal terbang Delta Airlines. Saya dibagi penghormatan bersama pengurus pasukan masa itu, arwah Muslim Baci, bekas komandan Pulapah Bahau, Pusat Latihan Polis. Kami berdua diarahkan untuk bangun disebabkan menggunakan jaket Olimpik. So dibagi penghormatan untuk mengemudi kapal terbang Delta Airlines yang dah autopilot. So dalam sejam lebih lah duduk di depan, bercerita, bersembang dengan pilot, dengan pramugari sambil kita makan di depan. So zaman tu memang satu benda yang paling indah sebagai seorang petinju yang menggunakan jaket Olimpik, di mana saya dibagi penghormatan yang diumumkan di dalam kapal terbang. Itu adalah satu benda kenangan yang paling indah bagi saya. Menjadikan peninju terkemuka dunia iaitu Muhammad Ali sebagai idola, Sapok Biki kembali berlatih dengan gigih untuk meningkatkan kembali keyakinan dalam sukan tinju selepas pulih daripada kecederaan yang serius. Latihan berterusan dan intensiti yang semakin meningkat membuatkan Sapok Biki bersedia untuk beraksi di pentas Tamasya Sukan Commonwealth 1998 dalam acara tinju. Sekembalinya saya dari Sukan Olimpik, saya menyertai kejohanan Agung Cup di Malaysia yang dianjurkan di Seremban. Saya mendapat tumbukan yang bertalu-talu daripada Indonesia. Maksud dia, tumbukan yang kita tak jangka, dia dah membuat tumbukan uppercut di bawah lengan kanan, and then dia terus hook. Selepas tu saya di uppercut bertalu-talu. Selepas sebab dia uppercut dan saya mendapat kecederaan di bahagian rahang dan saya dibalut dengan scarf di muka, and then saya menggunakan anduh scarf tu St. John Ambulance dalam masa seminggu. So itulah satu kenangan pahit bagi saya, hingga membuatkan saya berputus asa disebabkan kecederaan yang kita tak jangka.
Setiap kecederaan dalam sukan tinju ni dia mengambil masa dalam 3 minggu ke 4 minggu. Berpandu kepada kecederaan sekiranya dia pecah, luka dan sebagainya. So kalau yang melibatkan otot, mungkin dalam masa 3 minggu kita dah boleh berlatih balik. Sapok Biki berasa lega kerana kecederaan yang dihadapi dapat pulih tepat pada waktunya dan mampu beraksi untuk kejohanan sukan kedua terbesar dunia itu. Walaupun sukan tinju tidak diletakkan sebarang harapan untuk memenangi pingat, namun Sapok Biki telah mencipta fenomena sensasi dalam kejohanan tersebut. Menceritakan kembali perjalanan beliau sebelum memenangi pingat emas pada kejohanan tersebut, Sapok Biki memaklumkan bahawa beliau sempat melakukan latihan di Thailand dan teknik-teknik tinju yang pada ketika itu dibimbing oleh jurulatihnya, Adun Pasu. Ketika menjalani latihan di Thailand, Sapok Biki mendapat kecederaan di bahagian hidung. Namun kecederaan tersebut tidak serius dan Sapok Biki mampu meneruskan latihan. Selepas mengukir namanya dalam lipatan sejarah sukan negara, Sapok Biki telah mengambil keputusan untuk bersara daripada tinju. Sepanjang saya terlibat dalam bidang tinju ni, kalau sebagai peninju, saya memang rapat dengan salah seorang bekas peninju. Dia juga seorang bekas tentera, iaitu Murugadevan Balakrishnan. Saya rapat dengan dia sebab kita selalu berkongsi-kongsi pendapat dan kongsi pengalaman ataupun kongsi tata cara latihan bagaimana nak meningkatkan diri dari segi motivasi dan perlawanan. Jurulatih yang rapat dengan saya kalau dalam negara ni adalah Coach Azmi Yunus yang sekarang ni masih lagi menjadi jurulatih Malaysia. Saya kenal dia sejak saya masih bertinju dan dia pun baru mula ke bidang kejurulatihan. Dia boleh membaca karakter-karakter peninju ni daripada yang muda, yang baik, yang senior dan tata cara dia berkomunikasi dengan peninju. Buat masa sekarang saya menjadi jurulatih separuh masa sebab kan saya masih bekerja. So saya akan cari masa terluang seminggu 3 kali ataupun seminggu 2 kali saya akan mengajarlah. Saya menunggu pelajar-pelajar sekolah dah habis sekolah, baru saya akan mula dengan kelas. Sebab saya lebih kepada mencari masa terluang untuk diorang. Untuk tim saya sendiri, tentera, memang saya kena bagi masa. Kalau saya tak turun pagi, saya akan turun petang untuk melatih. Sapok Biki telah menubuhkan sebuah pusat latihan tinju yang dinamakan Pusat Pembangunan Tinju Sapok Biki di kediamannya sendiri. Pusat Pembangunan Tinju Sapok Biki ini ditubuhkan bertujuan untuk menjungkil bakat muda serta melahirkan pelapis dalam arena sukan tinju Sarawak melalui latihan selain menerapkan disiplin dalam diri para peserta. Sebagai seorang yang telah lama berkecimpung dalam sukan tinju, Sapok Biki tidak kerekut dalam berkongsi segala pengalaman beliau. Sekiranya pagi saya akan turun kerja seperti biasa, saya tak ingat langsung dengan latihan ni. So kalau petang, cukup masa petang, saya akan beritahu dekat camp, dekat ketua saya, petang ni saya ada latihan di Bauk. So saya akan bergerak ke Bauk dan saya akan konsentrate dengan latihan dengan jadual ataupun program yang saya buat. Untuk latihan-latihan tinju ni, kita selalu membuat latihan di stadium yang memerlukan latihan larian di tempat-tempat seperti taman-taman rekreasi, gimnasium, kolam renang dan tempat yang tidak terlalu terkongkong dengan pengedaran udara. Sebab dia sesuai dengan tinju yang memerlukan penampasan yang amat tinggi lah. Sapok Biki adalah seorang atlet yang tinggi, dia punya disiplin dalam latihan, dalam beliau dalam sukan box tinju ini, dan beliau juga merupakan seorang yang bertanggungjawab. Beliau mengendalikan tanggungjawab beliau dengan bagus dan berjaya. Dan beliau juga merupakan seorang yang rendah diri, ya, dan
Yalah, pergaulan dia dengan orang luar memang baik. Itulah dia punya kriteria yang saya nampak pada beliau. Sebagai seorang anggota tentera, ketegasan dalam diri Sapok Biki juga dapat dilihat semasa sesi latihan. Saya akan straight semasa latihan sebab saya tak nak rugi daripada segi masa latihan tu. So saya akan buat bergurau dalam masa setengah jam. Saya akan bergurau siap supaya peninju ni tak rasa tertekan dan tak rasa letih. Dan di akhir latihan tu saya akan buat cara gurauan yang membuatkan dia orang ketawa dan happy. Menurut McDellon, Sapok Biki seorang ikon yang sangat berdisiplin dan akan menegur pelajarnya sekiranya mereka tidak memberikan tumpuan terhadap latihan. Saya suka tentang Sapok Biki adalah beliau seorang yang lucu, beliau juga seorang yang tegas dan juga beliau seorang yang sentiasa memotivasikan diri sendiri dan juga atlet-atlet beliau. Menurut Datuk Rahman, Sapok Biki juga merupakan seorang legenda yang sentiasa memberikan motivasi kepada peninju-peninju muda. Sapok seorang yang tegas dan seorang yang boleh memberi motivasi kepada petinju-petinju di atas pengalaman beliau selama bertinju sewaktu zaman beliau, dan beliau boleh dibawa berbincang dan memberi khidmat nasihat kepada petinju-petinju muda untuk melahirkan jiwa sebagai seorang atlet, seorang petinju. Coach Sapok Biki pernah memberi tunjuk ajar kepada saya dan juga beliau adalah seorang yang tegas baik dari segi disiplin, latihan dan juga apa-apa yang kita lakukan di dalam sepanjang karier saya sebagai seorang petinju. Kalau saya kerja pagi ke petang, so malam tu pukul 5 saya akan WhatsApp dekat grup pelajar-pelajar saya tu. Saya kata petang ni ada latihan bermula daripada 7.45 sampai 9.45. So dalam masa 2 jam tu, 2 jam setengah tu memang padat. Saya tak nak miss pun masuk dia latihan tu walaupun seminit. Sebab tu saya marah kepada peninju-peninju saya walaupun dia pakai bandage ataupun pembalut tangan tu tak lebih daripada seminit ataupun 2 minit. Sebab dia akan memanjangkan masa latihan sebenarnya. Dia adalah seorang bekas petinju yang mendapat pencapaian yang tertinggi di Malaysia, sehingga ke hari ini belum ada seorang pun petinju Malaysia yang boleh mengatasi pencapaian Sapok buat masa ini. Dia adalah seorang yang tegas dan seorang yang kental dan berjiwa tinju. Selain menubuhkan sebuah pusat pembangunan tinju, Sapok Biki juga berhasrat untuk membina sebuah lagi projek, iaitu pusat gimnasium bersama dengan Budak Ancah. Sebelum pandemik lagi, kita ada merancang untuk membuat Budak Sapok Arena yang itu diilhamkan oleh kita berdua. Kalau dia sebelah, saya di sebelah. Maksud dia partition kita adalah cermin. Maksud dia kita punya penghadang adalah cermin yang berpintu. Kiri kanan boleh masuk. So Budak naik di sebelah, saya nak di sebelah. Sekarang ni kita tengah nak berusaha balik untuk meneruskan projek tersebut. Sebab ini peluang kita nak menaikkan nama Bina Badan dan tinju, serta kita boleh mencari produk untuk mencungkil bakat dan menggantikan nama Budak dan Sapok Biki sebenarnya. Matlamat Budak Sapok Arena ini adalah untuk saya dan Sapok Biki untuk memberikan khidmat kami, pengalaman kami kepada generasi yang muda terutamanya di kawasan Kota Semarahan ini, untuk
bergiat dalam sukan bina badan dan sukan tinju. Sekiranya ada masa terluang, saya akan menghabiskan masa dengan rakan-rakan. Kalau yang tinju ni, jurulatih tinju, saya akan berkongsi pengalaman. Saya akan cerita, dia orang lebih suka dengar cerita dengan pengalaman saya yang banyak kali pergi ke luar negara dan banyak negara yang saya pernah pergi daripada segi latihan dengan kejohanan. So kita banyak bersembang tentang macam mana nak menaikkan petinju, petinju tangan kiri, petinju kanan-kanan dan macam mana kita nak bercakap dengan petinju. Itu yang selalu saya cerita kepada kawan-kawan. Saya paling suka dengan Sapu Biki. Dia seorang yang pada sekarang ni banyak beliau memberikan kata-kata semangat kepada generasi baru dalam sukan beliau, dan juga beliau juga banyak memberi pendapat dan sokongan juga kepada saya di dalam sukan saya, iaitu sukan bina badan saya. Menurut Buddha Ancah, perbezaan bidang sukan yang diceburi bukanlah penghalang untuk mereka saling berkongsi pendapat berkaitan dengan pengalaman masing-masing dalam sukan yang diceburi. Saya melihat Sapok Biki adalah sebagai seorang motivator untuk kita orang, dan juga beliau dapat menjadi seorang coach yang baik untuk kita orang. Ya, semestinya kata-kata yang selalu beliau bagi tahu kat saya, semestinya kata-kata kita Sarawak yang kita pernah pakai, iaitu agi hidup, agi ngelaban. Itulah kata semangat yang beliau selalu bagi dekat saya. Walaupun tidak lagi bergelar sebagai atlet sukan, namun Sapok Biki tetap mengutamakan penjagaan badan bagi mengekalkan tubuh badan yang sihat. Apa yang saya tunjuk semasa latihan, itulah yang budak-budak akan ikut. Sebab ikon, idola dan sebagainya, saya kena jaga makan, minum saya. Terutama sekali saya menjaga, kalau tengok pada seluar jin, 3-4 tahun saya boleh pakai lagi. Dan saya kena jaga makan, jaga bentuk badan dan sebagainya. Sebab itu adalah salah satu percakapan daripada bekas-bekas peninju ataupun bekas anak buah saya ataupun orang di luar sana. Mereka akan berkata, Tuan Sapok daripada dulu sampai sekarang sama saja. So itulah ikon sebenar. Dan itulah yang saya selalu cakap kepada kawan-kawan. Nak jadi ikon, nak jadi idola, nak jadi legenda, kena jaga karakter, jaga makan dan minum. Sapok Biki adalah seorang berjiwa fighter. Darah daging Sapok Biki adalah darah daging petinju. Dia adalah seorang petinju yang hebat di zaman beliau, dan pencapaian beliau adalah pencapaian yang terbaik yang belum dapat dipecahkan oleh mana-mana petinju di Malaysia buat masa ini. Dan kewibawaan Tapuk sebagai jurulatih terserlah terutamanya di daerah Samarahan, dan dia juga menolong jurulatih negeri Sarawak yang daripada Pembina untuk mengasah bakat anak-anak muda di negeri Sarawak. Sapok tidak akan hilang jiwa tinju daripada badan dia, kerana darah daging dia, saya rasa dia tidak akan mencari lain-lain sukan selain daripada tinju. Nasihat saya kepada generasi muda yang minat dalam bidang sukan tinju ni, sukan tinju adalah sukan tempur yang selamat. Sebab kalau diorang tengok saya sekarang ni, sebab saya selalu bercakap, kalau saya sihat, saya tak ada masalah boleh berenang, mandi dan sebagainya. So saya adalah sihat. So diorang pun tengok kalau saya sihat tu bermakna sukan tinju adalah sukan yang selamat. So nasihat saya, sukan tinju adalah sukan yang senang sangat kita nak berjaya. Yang penting badan kita sihat, kita mampu menjalani latihan dan kita tahu apa kerja kita sebagai seorang peninju. Sama ada berlatih dengan gigi dan mampu
memberi saingan kepada lawan. Itu adalah nasihat saya kepada yang minat bertinju lah. Agi hidup, agi ngelaban. Itulah slogan yang telah diterapkan dalam jiwa Sapok Biki sehingga namanya terukir sebagai seorang legenda sukan tanah air negara.